Ya, ini ada hubungan dengan nasib umat Islam. Nasib umat Islam yang di Nur Malang sejak pada kurun yang ke-17, 18 dan 19. Bermula kurun yang ke-17, 16, mereka telah mula melayar ke sebelah timur dan mereka menjajah negara kita. Ketika berada di puncak kita, kita telah lupa daratan dan kita meninggalkan Islam secara total, bukan secara total tetapi secara perlahan. Akhirnya mereka mengambil alih tempat kita dan mereka menjajah satu bangsa yang paling mundur di Eropah, namanya bangsa Inggeris, telah muncul sebagai bangsa yang paling kuat di atas muka bumi satu masa dulu. Mereka lah bangsa yang dikalahkan oleh semua bangsa Eropah satu masa dulu. Mereka hidup zaman Barbarian ketika mereka berperang antara zaman orang Anglo dan Saxon dan mereka telah berubah dengan cepat. Apabila mereka menerima ilmu Islam dan apabila Universiti Oxford dibuka berdasarkan sistem Islam, maka dengan cepat mereka berkembang dalam masa yang sangat singkat. Dan mereka daripada zaman bangsa yang Barbarian telah berubah menjadi bangsa yang menjajah. Dan mereka lah simbol singa dalam penjajahan dunia ketika itu. Bahkan dalam masa yang lebih lewat, hanya 22 buah negara dunia yang tidak dijajah oleh British, sebuah pulau kecil. Dan pulau inilah yang menjajah seluruh dunia. Dan mereka perlukan menyebar seluruh pemikiran mereka dan mereka menulis sejarah. Sejarah yang mereka tulis ialah saintifik, matematik bermula daripada Eropah dan bukan daripada Islam. Daripada situlah mereka kembangkan pandangan ini dan buku teks ditulis ialah dalam bahasa mereka dan mereka jajah kita, maka mereka mengatakan kami datang untuk menolong kamu. Sebenarnya bangsa Eropah seperti gangster. Mereka berperang, setiap bangsa Eropah berperang satu sama lain. Belanda berperang dengan Portugal, Portugal berperang dengan British, British berperang dengan Perancis dan berbagai-bagai. Dan peperangan yang paling dahsyat ialah antara British dan Perancis. Peperangan yang berakhir dengan kekalahan Perancis menyebabkan bahawa seolah-olah Eropah mengakui bahawa Eropah, England lah bangsa yang paling hebat apabila bangsa Perancis dikalahkan dalam peperangan Waterloo. Dan British mendabik dada bahawa kamilah yang dimaksudkan dengan bangsa yang terpilih dan kamilah simbol singa apabila kami telah mengalahkan semua lawan kami. Seperti padang, rumput, ragut, singa, harimau dan sebagainya. Mereka perang satu sama lain dan yang menang ialah yang paling kuat dan itulah British. British menang dalam kurun yang ke-19. Dan mereka menganggap mereka lah sebagai raja dunia dan mereka lah yang mengubah sejarah kita. Oleh sebab itu kita tidak sangka bahawa saintifik bermula pada kita sebab mereka telah menulis dalam buku yang kita pelajari bahawa merekalah yang segala-galanya, merekalah yang mencipta segala-galanya, merekalah yang mengasaskan matematik, merekalah yang mengasas fizik dan kita tidak tahu asal-usul sebab kita telah dijajah ketika itu dan itulah nasib Islam. Tuan-tuan yang saya hormati, apabila singa makan kancil, maka kancil akan hilang dan singa juga akan kehilangan makanan, maka singa akan pupus sekiranya pemasanya hilang. Dan apabila pemasa ataupun singa telah pupus, maka kancil akan timbul kembali. Maka itulah aliran ataupun sistem ekologi yang Allah ciptakan di padang sabana. Tetapi British menukar sistem ini dan mereka hanyalah makan serigala, mereka hanyalah makan kancil dan kancil tidak boleh mendakwa mereka. Dan mereka mengajar bahawa inilah sebagai seleksi tabi'i ataupun natural selection. Oleh sebab itu kancil tidak boleh mendakwa singa apabila singa makan kancil sebab tidak ada mahkamah dunia yang melayan apabila kancil mengatakan kami dimakan singa dan itulah sebab mereka mengasaskan faham ini sebab mereka bakal menjajah Malaya. Malaya tidak boleh mendakwa sebab yang kuat akan makan yang lemah, maka British memperkenalkan satu pandangan iaitu kapitalisme yang kuat makan yang lemah. Maka British ingin menjustifikan kapitalisme. Dan simbol kapitalisme mereka yang mereka bawa melalui syarikat mereka, syarikat India Timur, ialah singa. Singa sebagai simbol yang kuat akan makan kancil dan Malaya. Orang Melayu kata itulah kancil, maka kancil jangan marah kalau singa lapar, singa akan makan dan itulah yang ditanam ke dalam setiap sekolah. Bahawa teori evolusi yang kuat makan yang lemah harus pasrah dan timbullah penghambaan. Penghambaan ialah untuk justifikan bahawa yang kuat makan yang lemah
tidak salah sebab kancil tidak boleh bawa ke mahkamah dunia apabila singa makannya. Maka demikian juga orang Afrika yang lemah apabila dimakan oleh British, mereka tidak ada hak untuk membantahnya sebab inilah yang digambarkan oleh British bahawa bangsa yang kuat makan bangsa yang lemah, yang kuat makan yang lemah menjadi makanan yang kuat. Dan inilah bermulanya penindasan demi penindasan. Tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah British yang mengatakan kami datang untuk menolong anda. Kami hanya untuk menasihat sultan, bukan kami menjajah kamu. Dan seluruh maruah kita telah dijajah oleh mereka. Dan mereka mengatakan bahawa kami hanya untuk menjaga kambing. Tuan-tuan, beginilah masanya, bagaimana British menjustifikan kedatangan mereka Melaya hanya untuk menjaga kambing. Singa datang untuk menjaga kambing dan diulang kembali oleh profesor kita siapa hari ini. Hanya British datang untuk menolong kita. Singa datang untuk menjaga kambing yang dilihatnya sangat enak. Dan kita lihat di Buckingham Palace, setiap tiang itu diletakkan negara yang dijajah. Dan dia confirm Melaya adalah negara dijajah. Di England, Melaya negara dijajah, bukan negara yang diduduki, bukan negara yang ceded, bukan negara yang dilindungi, tidak. Negara yang dijajah, well defined. Kita di Malaysia, kamu tidak dijajah. Di England, kita diletakkan bawah negara jajahan, Colonial Office. Dan kita cuba lihat kebenaran. Dan kita masih terkekian untuk pertahankan sejarah kita yang tidak tepat. Dan bendera kita, bendera Melayu ditukar dengan bendera salib. Ini bendera Melayu. Di bawah British, inilah bendera yang dipegang oleh British. Mereka paksa bendera kita turun. Apakah tidak maksud penjajahan? Dan tentera kita pegang bendera ini untuk menentang ulama yang menentang British. Ulama menentang British dan tentera Melayu pegang bendera British untuk menentang ulama kita. Cukup malang sejarah yang ada dalam negara kita. Dan ini paradigm yang dibina oleh British bahawa yang kuat maka yang lemah, dan Melaya harus tunduk pada British sebab Melaya lemah, dan mereka menjadikan kita sebagai mangsa mereka yang keberapa, entah keberapa, dan kita sedang di bawah cengkaman mereka. Dan survival of the fittest ialah simbol untuk mereka menjustifikan teori evolusi bahawa yang kuat makanya lemah. Dan mereka telah mengemukakan teori yang mengatakan manusia asal dari monyet. Mereka ingin putuskan dengan gereja sebab gereja mengatakan walaupun Kristian mengatakan Eden ialah Allah ciptakan, Tuhan yang ciptakan, tetapi oleh kerana mereka ingin putuskan dengan gereja, mereka mencari paradigma lain bahawa manusia bukan daripada gereja, manusia bukan sebagaimana gereja sebut, tapi manusia daripada monyet. Dan oleh sebab itu mereka cuba pisahkan secara satu patus daripada gereja dan mereka sebarkan negara yang mereka jajah. Ini namanya Alfred Wallace yang ditugas oleh British datang ke Melaya, dan dialah yang cuba meletakkan teori evolusi, selection of the fittest. Dan dicipta oleh Charles Darwin. Charles Darwin adalah cipta daripada Alfred Wallace, dan Charles Wallace pasrah, tak apalah, walaupun kerja saya, tetapi Darwin yang dapat nama Darwin menipu bukan saja daripada teorinya, tetapi daripada buku yang ditulis oleh Alfred Wallace, surat-surat yang ditulis Alfred Wallace, dan data-data yang diberikan oleh Alfred Wallace ditipu oleh Darwin, dan Darwin menulis buku The Origin of Species dalam bentuk penipuan. Hasil kerja ini dilakukan oleh Alfred Wallace, dilakukan di Melaka dan di Sumatera dan di Singapura. Dan kita lihat bagaimanakah teori yang dikaitkan dengan Darwin ini sebenarnya bertemakan alam Melayu. Dan dilihatnya burung-burung, dan contoh yang diberikan oleh Wallace seperti rama-rama yang warnanya sama seperti pokok, dia selamat daripada pemangsanya. Dan itulah survival of the fittest. Bagaimana yang kuat akan survive, dan dia mengajar begitulah manusia. Maka harus tunduk orang Asia Tenggara kepada British yang datang untuk menjaga mereka, dan mereka cuba mengatakan bahawa evolusi telah berlaku. Dalam evolusi ini yang kuat yang makan yang lemah, dan mereka mengatakan, khurafat mereka katakan dulu leher zirafah pendek, kemudian dia menjadi panjang sebab makanan sudah habis. Ini diajar dalam sekolah, setiap sekolah yang dijajah oleh British. Sedangkan mereka tidak pernah buktikan bahawa dulunya leher zirafah pendek, tak pernah dibuktikan. Bahkan dalam fosil yang ditemui
leher zirafah tidak pernah pendek tetapi sentiasa panjang, dan mereka berbohong kepada pelajar sekolah mengatakan ini evolusi berlaku apabila telah semakin lama semakin panjang sebab makanan telah habis, dan pembohongan ialah untuk menyatakan bahawa evolusi ini benar-benar berlaku, dan mereka tidak pernah melalui jalan saintifik tetapi mereka menipu bukti. Antaranya mereka menangkap otamanga, seorang pigmi yang saiznya kecil, dan mereka mengatakan inilah makhluk sementara perantaraan di antara monyet dengan manusia. Dia bukan monyet, bukan manusia, dan dia dibawa ke New York dipamerkan sebagai binatang di dalam zoo di England, zoo di Eropah, dan dia menangis. Akhirnya dia bunuh diri di dalam zoo dan dia mengatakan saya bukan haiwan, saya ada isteri, saya ada anak, saya tinggal, kamu telah menculik saya dan mendakwa saya binatang. Saya tidak pernah binatang dan saya adalah orang manusia yang biasa. Dan dia bercakap dalam bahasa Bonggaan. Dan penonton yang tengok bertepuk, ya sekarang monyet sudah pandai bercakap, dan mereka menjustifikan manusia sebagai monyet. Dan subhanallah, kerana mereka nak membuktikan bahawa evolusi adalah benar, sebab menjustifikan bahawa penjajahan ke atas Afrika, penjajahan ke atas Asia Negara, penjajahan atas India adalah boleh dijustifikan dengan teori evolusi. Teori evolusi ialah bukan saintifik tetapi mereka ada agenda untuk menaluki negara yang miskin dan lemah, maka mereka meletakkan bahawa manusia dulu mundur, sedangkan Allah isytiharkan Adam AS sebagai manusia pertama, manusia yang sangat maju sebab diajar oleh Allah Subhanahu sendiri. Allah mengajar Adam dan Nabi, manusia yang diajar secara langsung oleh Allah SWT, tentulah manusia yang paling intelektual, paling berilmu, paling berhikmah berbanding dengan manusia datang kemudian. Tetapi untuk menegakkan teori mereka, mereka mengatakan bangsa dulu masa yang mundur, dan mereka menipu buktinya. Umpamanya yang disimpan di London, dan mereka mengambil tengkorak monyet dicantumkan dengan rahang manusia, dan mereka mengatakan ialah makhluk perantaraan. Seramai 500 pelajar dunia yang menghasilkan tesis PhD di England menggunakan tengkorak yang palsu ini, dan mereka bangga antara mereka balik ke Melaya dan mereka mengajar biologi, mereka dapat PhD daripada tengkorak yang dipasang. Mereka ambil tengkorak manusia dicantumkan dengan tengkorak haiwan, dan mereka mengatakan ialah yang menjadi makhluk perantaraan. Mereka berbohong. Kalaulah evolusi benar, mereka tidak perlu berbohong. Dan mereka juga berbohong. Akhirnya mereka dapati bahawa inilah pemalsuan dalam teori evolusi dilakukan oleh mereka sebab mereka terdesak untuk membuktikan bahawa teori evolusi benar, sebab mereka untuk justifikan bahawa mereka telah menjajah dunia seluruhnya. Dan mereka juga memasukkan bukti ini, sel psikogenis binatang yang mereka letakkan sayap supaya mengatakan bahawa daripada bawah boleh terbang ke atas, dan mereka telah menipu tentang bukti. Dan rajah ini ada dalam buku biologi. Setiap buku biologi di dunia dimasukkan gambar ini sebagai gambar untuk menyokong teori evolusi, sedangkan adalah pemalsuan yang dilakukan di China. Dan subhanallah, dalam awal tahun 1900, doktrin yang dibina oleh Darwinism telah sangat sesuai dengan dasar komunis yang memerintah Rusia ketika itu. Mereka membentuk negara Soviet Union. Negara Soviet Union menjadikan evolusi sebagai doktrin mereka. Daripada teori sains diangkat menjadi doktrin komunisme oleh Stalin. Dan Stalin membunuh rakyat yang bukan yang bersama mereka, lebih lagi orang Islam dibunuh hampir keseluruhannya. Masjid diruntuh di atas teori evolusi. Teori evolusi sangat bahaya sebab dia meletakkan manusia yang kuat akan makan yang lemah. Dan Stalin menggunakan teori evolusi yang diasaskan oleh Darwin untuk menjustifikan pembunuhan terhadap umat Islam. Sebab umat Islam ketika itu lemah, ditindas, dan mereka harus dihapuskan daripada muka bumi. Dan satu lagi gerakan ialah mereka ingin menghapuskan orang Afrika di Afrika sebab orang Afrika dikatakan sebagai evolusi kelas ketiga. Orang Asia ialah evolusi kelas kedua. Yang Eropah adalah evolusi kelas pertama. Kelas pertama boleh menakluki negara yang evolusi ketiga atau kedua, dan berdasarkan kepada teori evolusi inilah mereka menjajah negara Asia dan Afrika. Dan teori ini sangat bahaya, lebih lagi pada akidah, tetapi kepada manusia seluruhnya juga sangat bahaya. Sehinggalah Tsar yang memerintah Rusia ketika itu dibunuh oleh Stalin dan Lenin semata-mata untuk menunjukkan bahawa bukan mereka adalah bangsa yang paling kuat, dan alam semesta ataupun nature memilih mereka untuk menjadi pemerintah Soviet Union. Dan Bolshevik
yang dipegang oleh kumpulannya baru ini, Lenin dan Stalin dan kumpulannya telah membunuh Tsar yang memerintah di Rusia ketika itu. Dan dasar yang mereka sebutkan adalah evolutionism, yang menggunakan komunisme untuk menghancurkan yang sekurang-kurangnya keluarga ini berpegang pada gereja. Dia berpegang pada Katolik. Dan orang Katolik harus dihapuskan. Dan oleh kerana untuk justifikan komunisme berdasarkan pada evolutionism, maka Tsar harus dibunuh dan mereka lah memerintah secara mutlak di negara yang mereka sebut sebagai Soviet Union. Soviet Union lahir kerana teori evolusi. Dari segi politiknya, mereka ada perjuangan tersendiri, tetapi dari segi akidah, dari segi perjuangan komunisme diasaskan kepada evolusi, Darwinism. Dan ini berkembanglah seluruh dunia. Segala sekretarinya, segala teorinya, daripada saintifiknya, dari segi ekonominya, mereka cuba mengembangkan teori yang dikemukakan oleh Darwin tadi. Dan akibatnya kita lihat kumpulan ini akhirnya menguasai dunia dalam konteks pemikiran. Dan pertemuan antara mereka terjadi di Eropah sehingga yang menanglah kumpulan yang tidak bertuhan, yang menafikan ketuhanan sama sekali. Dan kita lihat tadi scholasticism, sekurang-kurangnya mereka mengakui ketuhanan, tetapi dalam sains mereka pisahkan sains dengan ketuhanan. Dan evolusi memisahkan seluruhnya. Ketuhanan tidak ada sama sekali, dan daripada amoeba yang kecil berubah-ubah sehingga menjadi manusia yang sempurna, dan inilah tujuannya untuk dibebaskan manusia daripada ketuhanan, dan evolusi di sebaliknya lah atheism. Walaupun ada intelektual Muslim yang mengatakan bahawa evolusi pun Allah lah yang jadikan, sedangkan matlamat paradigm atau falsafah evolutionism ialah untuk menafikan ketuhanan, itu mereka tidak boleh nafikan. Dan mereka cuba pertahankan sebab mereka mengatakan evolusi pun Allah yang jadikan. Dan ini benar, tetapi maksudnya lah palsu. Kata-kata mereka benar bahawa Allah boleh melakukan sesuatu, tetapi maksud mereka supaya mengiktiraf evolusi sebagai teori yang benar. Dan itulah yang disebut dalam konteks ini. Dan dia menghasilkan satu kumpulan etis yang total. Dan kumpulan ini dipanggil Vienna Circle, yang memulakan kajian sains tanpa Tuhan sama sekali. Dan inilah dipanggil sains moden hari ini, didasarkan kepada teori evolutionism yang berkembang di Rusia, kemudian bertapak di Vienna, dan kumpulan inilah yang kemudiannya mengasaskan pengajian ilmu quantum mekanik dan kajian-kajian yang berkaitan dengan falsafah tidak Tuhan, dengan untuk menciptakan bahawa segala-galanya manusia dan alam. Dan tokoh yang sangat-sangat menakutkan kita ialah tokoh yang menolak ketuhanan sama sekali. Nama mereka ialah Aya, nama mereka ialah Bertrand Russell, dan nama mereka ialah semuanya yang dilatih oleh komunisme dan Darwinism yang menafikan ketuhanan sama sekali, dan mereka lah yang diberikan menang Nobel Prize buat pertama kali, dan mereka lah yang mengasaskan sains moden, dan mereka menggunakan verification principle yang tak dapat lihat dianggap sebagai tidak ada. Yang tak dapat lihat bukan saintifik. Yang hanya ada dunia yang dapat kita lihat, yang terdapat cerap dalam amal saja, itulah sains. Yang tidak nampak bukan sains. Oleh sebab itu mereka telah mengeluarkan sebahagian besar daripada domain ketuhanan yang kita bincang dulu daripada sains, dan sains yang ada sekarang hanyalah yang melibatkan benda dan kebendaan semata-mata. Dan akhir sekali ialah there is no God. Ultimate kepada kajian ini ialah there is no God, dan sains inilah yang dikembangkan kepada seluruh dunia, sama ada dunia bukan Islam, dunia Islam menggunakan paradigma yang sama ada kita sedar atau tidak, pensyarah yang harus melakukan kajian dalam bentuk yang sama seperti yang dilakukan oleh kumpulan Vienna Circle, dan inilah yang menubuhkan Nobel Prize. Nobel Prize diasaskan oleh seorang yang etis untuk kajian yang memisahkan antara sains dan agama. Pencapaian sains yang terbaik dalam konteks ini, dalam perang ini, diberikan pengiktiraf sebagai Nobel Prize, dan dia dilakukan oleh Alfred Nobel yang mengeluarkan perbelanjaan ini. Dan oleh sebab itu, untuk memilih pemenangannya, harus kriterianya harus parus kepada kehendak yang ditentukan oleh Nobel ataupun oleh Vienna Circle, dan mereka yang menang Nobel Prize. Secara umumnya, mereka yang menafikan ketuhanan. Dan inilah pemenang Nobel yang terbaik, yang terbaru, iaitu Alfred Houghton dan M. Rice, yang mengkaji tentang jiwa manusia. Bagaimanakah manusia bertindak berdasarkan, bagaimanakah manusia tidur dan sebagainya. Bagaimanakah manusia bertindak, dan mereka telah kembali kepada bukan benda, dan mereka dibenarkan
walaupun mereka telah mengkaji sesuatu benda yang abstrak, tetapi mereka tidak menyebut ketuhanan, dan mereka lah antara pencapaian sains terbaik hari ini. Dan ada seorang profesor Fred Hoyle, sangat terkenal, dan dia mengkaji tentang alam semesta. Dia mengatakan asalnya alam semesta ini tidak ada, kemudian alam semesta ini ada, dan yang menciptalah mestilah bukan daripada space and time, dan dia adalah satu kuasa mutlak. Dia menggambarkan Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan pencapaian dia jauh lebih tinggi daripada apa yang disampaikan oleh Penzias dan Watson. Tetapi dia ditolak untuk menang Nobel Prize sebab dia menyatakan bahawa tidak mungkin alam ini wujud tanpa Tuhan, dan walaupun kajiannya tinggi, dia ditolak daripada Nobel Prize dan diberi kepada Watson dan Penzias sebab Penzias menolak ketuhanan sama sekali, dan Malaysia ingin memenangi Nobel Prize pertama dan bersedia untuk menolak ketuhanan sepenuhnya. Dan ada kemungkinan tuan-tuan akan, apabila kajian saintifik dilakukan dengan sempurna, ada kemungkinan tuan-tuan akan dianugerahkan Nobel Prize pertama. Ingat bahawa paradigma mereka ialah mereka yang menafikan ketuhanan. Di dalam tulisan mereka, dalam perjuangan mereka, barulah mereka diberikan Nobel Prize. Contohnya Fred Hoyle ini dinafikan walaupun kajian saintifik cukup besar, lebih besar daripada apa yang dikajikan oleh Penzias dan Watson, tetapi dia nafikan disebab dia mengatakan bahawa Darwinism palsu sama sekali. Tidak mungkin berdasarkan hukum fizik. Darwinism tidak mungkin benar sebab dia bercanggah dengan hukum termodinamik yang kedua, dan itu sebab ditolak hasil kajian dilakukan oleh Fred Hoyle. Dan Scopus yang memuat tulisan saintifik dunia hari ini ialah digunakan dalam paradigma yang sama oleh sebab itu seorang yang beriman. Apabila dia menulis kitab kerja dia ke dalam Scopus, dia tidak menulis, tidak boleh sebut Tuhan sama sekali. Kalau dia tulis Tuhan sama sekali, tulisan dia akan ditolak awal-awal lagi daripada Scopus. Dan inilah yang dikembangkan oleh Elsevier, oleh Thomson Reuter dalam Science Citation Index. Dalam Scopus yang menguasai dunia ini ialah dunia tanpa Tuhan, dan kita hidup dalam dunia tanpa Tuhan walaupun seorang yang beriman. Dan apabila menulis, dia harus mengikuti paradigma yang diasaskan oleh mereka yang menafikan ketuhanan, termasuklah John Wiley, Elsevier, Thomson Reuter yang telah mendominan dunia dalam buku teks ini. Dan anak-anak kita, pelajar kita mesti mempelajari salah satu daripada yang dikeluarkan oleh penerbit ini, dan kita telah terperangkap dalam paradigma mereka. Walaupun kita telah pergi umrah 3 kali, tetapi dalam pengajaran kita masih berpegang kepada teori positivism, nama lain kepada teori evolutionism, ialah positivism yang menjadi dominan kepada kajian dunia hari ini. Dan apabila kita mengkaji, maka kita tidak boleh menjadikan matlamat pengajian kita untuk selain perkataan ini. Mesti yang boleh dinilai, mesti yang ada kuantitatif, mesti yang boleh dinilai, yang boleh dilihat, yang boleh diukur. Dan dalam objektif kita, pengajaran kita, mesti kita mula dengan list, state, name, tell, recall dan sebagainya. Semuanya menggambarkan bahawa apa yang dibincangkan, benda yang nampak, yang boleh diukur, yang boleh ditentukan, dan benda yang tidak nampak seperti kebahagiaan, roh, jiwa, akhirat, dunia, dinafikan sama sekali dalam sains yang ditarifkan oleh dimensi paradigma yang kita masukkan tadi, iaitu dimensi positivism ataupun evolutionism ataupun Darwinism. Dan kita telah mengadakan satu paradigma yang terbalik yang kita sudah bincang sebelum ini. Inilah dimensi yang dipelajari oleh seluruh dunia ini, termasuklah di negara kita, termasuk di UPM, UKM, UIA menggunakan dimensi ini, walaupun mereka tidak sedar sebab falsafah paradigma dia tidak nampak di atas, tetapi dia tertanam di bawah bumi, dan yang tumbuh inilah pohon yang lahir daripada paradigma yang salah. Dan kita telah berada dalam konteks yang bercanggah sama sekali dengan paradigma kita yang pertama, iaitu tauhid yang kita bicarakan sebelum ini. Dan kita lihat semakin lama semakin ramai profesor yang menentang teori evolusi. Di antaranya Profesor Granville Sewell ini yang mengatakan sekiranya fizik benar, maka evolusi palsu. Sebab dia bercanggah dengan hukum termen kedua. Hukum termen kedua mengatakan setiap benda akan hilang maklumat. Bukan semakin cantik, tidak mungkin akan turun semakin baik. Ini apabila dia menafikan evolutionism. Tuan-tuan, kita lihat
di dalam National Geographic. Mereka mencari Y kromosom asal-usul manusia dan mereka tui melalui Y kromosom mereka dapati bahawa asal-usul manusia kembali kepada seorang ayah. Dan apabila kajian dilakukan oleh National Geographic ini menggunakan sains molekul, menggunakan kajian DNA, menggunakan kromosom, maka dengan resminya teori evolusi telah jatuh sama sekali. Dan apabila ada sains molekul, maka jatuhlah teori evolusi. Sebagaimana yang mereka sebut bahawa mereka telah mula menggunakan mitokondria yang mereka sebut ialah sebagai if mitokondria. Sebab induk yang pertama mereka sebut if, dan seluruh manusia di atas muka bumi menuju kepada satu keluarga, satu ayah, satu ibu. Tidak mungkin dia menuju kepada monyet dan sebagainya sebab dia bercanggah dengan kajian DNA, mitokondria dan sebagainya. Dan inilah yang dinyatakan oleh ramai saintis hari ini, dan di antaranya adalah profesor ini yang mati-mati pertahankan evolusi sepanjang hayatnya. Tetapi apabila dia mengkaji tentang sains molekul, apabila kajian DNA telah bermula hari ini, maka dengan jelas dia mengatakan teori evolusi palsu sama sekali. Dan tuan-tuan boleh baca nama profesor ini ialah profesor yang Balhaven ataupun Profesor Jackson. Profesor yang mengaji ini ialah dia menafikan sama sekali dalam tulisannya. Tuan-tuan boleh baca bukunya Evolution and Intelligent Design, yang sekarang mereka mula masuk pada zaman ketuhanan, zaman yang mereka telah tinggalkan begitu lama. Sebab zaman teknologi sains molekul yang dikaji tentang DNA sekarang tidak dapat, teori evolusi tidak dapat bertahan sama sekali. Apabila dipadankan dengan teori, dengan kromosom, dengan kajian DNA, maka tidak dapat dipertahankan lagi teori evolusi. Dan inilah yang sudah dibincang oleh mereka. Lebih-lebih lagi mereka temui satu struktur yang baru. Ini satu struktur yang baru yang tidak pernah ditemui oleh saintis sebelum ini. Apa namanya? Wallahualam. Dan saya merujuk pada jurnal Arab dan dia menamakan dengan bahasa Arab, dan inilah yang menafikan teori evolusi sama sekali. Dan oleh sebab itu saintis dunia, tuan-tuan cuba kaji apakah struktur yang ditemui yang sebelum ini tidak pernah ditemui, dan inilah yang menafikan. Sebab manusia sahaja yang mempunyai perkara ini, dan tidak mungkin daripada monyet untuk menjadi manusia berdasarkan pada struktur yang dipunyai oleh struktur ini. Dan tuan-tuan boleh kaji sebab saya membaca dalam jurnal bahasa Arab. Dan profesor ini, Profesor Anthony Gerard, yang sepanjang hayatnya berjuang untuk menegakkan teori evolusi. Tetapi ketika usianya sudah berakhir, hampirnya dia mengatakan bahawa tidak mungkin. Berdasarkan pada sains molekul, tidak mungkin teori evolusi. Walaupun setiap ilmu yang berada dalam tradisi keilmuan saintifik ini berdasarkan evolusi, walaupun mereka tidak sebut dalam taksonomi, dalam biodiversity, menjadikan evolusi sebagai asas. Tetapi saya yakin, kata profesor ini, teori itu semuanya karut dan mesti ada Tuhan. There is God. Dan asalnya dia kata there is no God, sama seperti Stephen Hawking, tetapi dia tulis no itu dia potong, dia kata there is God. Tuan-tuan boleh baca bukunya There is God, yang dia potong no-nya. Dan inilah satu kajian, satu perkembangan yang menunjukkan bahawa dalam satu masa lagi kita percaya teori evolusi akan runtuh dan paradigma yang baru akan muncul. Dan apakah paradigma itu? Dan saya yakin paradigma itu akan kembali kepada kesepaduan di antara fizikal dan spiritual, dan nakli dan akli akan berpadu kembali. Saya percaya demikian. Dan teori yang dilihat daripada arkeologi tidak menyokong sama sekali. Sebab spesies-spesies yang dikatakan tidak wujud 44 bilion yang tak lepas telah wujud sama seperti yang ada sekarang. Lepas yang ada sekarang sama seperti yang wujud sebelum zaman yang mereka sebut zaman sebagai zaman Cambrian. Telah wujud binatang yang mereka sangka tidak ada binatang tulang belakang ketika zaman Cambrian, didapati dalam batu yang ditemui fosil ini menunjukkan mereka telah wujud sejak pada zaman berzaman, dan Allah yang menciptakan. Dan inilah yang memberikan tamparan hebat kepada pejuang-pejuang positivisme yang semakin runtuh hari ini. Sebab kita lihat berdasarkan pada paradigma ini, Barat sudah hampir jatuh, hancur, sebab paradigma yang mereka anuti ialah paradigma yang palsu, bercanggah dengan kebenaran sama sekali. Dan oleh sebab itu the collapse of Darwinism in Europe sekarang diisytiharkan. Darwinism, evolutionism telah jatuh di Eropah apabila ada zaman sains molekul, dan buku yang mereka cetak, mereka tulis for outside Europe only, for outside America only, for outside USA, dan diekspor ke negara yang bernama, bukan Melayu lagi, tetapi bernama Malaysia sekarang. Dan pelajar-pelajar kita membaca buku for outside USA only sebab di sana sudah tidak laku, dan mereka ekspor buku yang telah dicetak ke negara-negara yang membangun, dan mereka masih pertahankan evolusi negara membangun, sedangkan mereka telah kembali kepada zaman paradigma yang berbeza sama sekali.
Dan itulah sejarah perubahan paradigma berlaku setiap masa dan ketika dan sentiasa menuju kepada kebenaran dan kita akan saksikan bahawa sekarang kecenderungan adalah untuk kembali kepada kebenaran, kesepaduan di antara fizikal dan spiritual. Dan saya serahkan untuk diulas.